Okey, Assalamualaikum. Kita dah belajar 3 jenis transformasi iaitu translasi. Okey, kalau translasi tengok ya. Ini adalah objek. Ini adalah image. Okey, translasi hanya melibatkan pemindahan dari objek kepada image dengan menyatakan arah dan jarak. Okey, arah dan jarak. Okay, arah maksudnya dia boleh pergi ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Jarak okay, berdasarkan berapa ni. Okay, contohnya yang ini dia bergerak. Okay, 2 unit ke kiri dan 4 unit ke bawah. Okay, next. Pantulan. Okay, ini adalah contoh pantulan. Okay, yang ini objek. Dan ini adalah image. Okey, kalau pada pantulan dia mesti ada. Okey, ini garisan ini dipanggil sebagai paksi pantulan. Okey, dan yang kita belajar semalam adalah putaran. Okey, apa beza antara translasi, pantulan dan putaran? Okey, kalau putaran dia mesti melalui satu titik tetap. Okay, ini dipanggil sebagai pusat putaran. Okay, bergerak daripada objek ke image. Okay, kita juga kena menyatakan arah putaran. Okay, arah sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Okey, dan kita juga kena menyatakan sudut putaran. Okey, sudut biasanya sama ada sudut 90, 180 ataupun 270. Okey, jadi cikgu nak semua orang mesti dah boleh bezakan antara translasi, pantulan dan juga putaran. Okey, sekarang cikgu nak bincangkan latihan dalam buku Galus, muka surat 80. Okey, soalan A. Tentukan sama ada setiap transformasi yang berikut ialah suatu putaran pada pusat A atau bukan. Okey, cuba perhatikan. Contohnya ini adalah pergerakan dari objek kepada image. Adakah pasangan ini suatu putaran? Okey, kalau kita perhatikan dia punya jarak dia, okay, contohnya cikgu pilih satu bucu yang sepadan. Contohnya bucu ni. Okay, kita sambung kepada pusat. Okay, dan bucu yang sepadan adalah di sini. Sambungkan ke pusat. Okay, jaraknya adalah sama. Okay, di sini 2 unit. Yang ini pun 2 unit. Okay, apabila jaraknya sama, maka kita boleh anggap ini adalah suatu putaran. Okay, contoh yang kedua, soalan yang kedua. Okay, sekarang cikgu pilih satu bucu yang sepadan ya. Jadi yang ini sepadan dengan ni. Okay, dia punya puncak segitiga ni. Okay, kalau cikgu sambungkan ke pusat, okay, yang ini cikgu dapat 1 unit. Okay, kalau sambungkan yang ini, jaraknya adalah 1, 2, 3, 4 unit. Okay, jadi yang ini adalah bukan putaran. Putaran syaratnya jaraknya ke pusat, objek ke pusat dan image ke pusat mesti sama. Okay, soalan B, diberi A ialah objek. A tanda ialah image dan P ialah pusat putaran. Okey, perihalkan putaran. Okey, untuk perihalkan putaran, pertama kita mesti nyatakan dia punya sudut. Okey, ini adalah arah dan juga pusat putaran. Okey, di mana terletaknya pusat putaran? Okey, langkah pertama. Kita tentukan arah putaran pergerakan daripada objek ke image. Okay, kalau perhatikan arah ini adalah lawan arah jam.
Okay, macam nak tahu ikut arah jam ke ataupun lawan arah jam. Okay, awak cuba bayangkan jam kat rumah tu. Okay, bayangkan pergerakan jarum jam. Okay, kalau pergerakan jarum jam, dia memusing cara macam ni. Okay, kalau terbalik tu maksudnya lawan arah jam. Okay, kita dah tentukan arah. Sekarang kita nak tentukan sudut putaran. Okay, pilih bucu yang sepadan. Jadi cikgu pilih bucu ni. Ini sepadan dengan yang ni. Okay, sambungkan ke pusat. Okay, kalau perhatikan kat sini dia membentuk sudut 90 darjah. Okay, jadi sudut putaran adalah 90 darjah. Okay, jadi kita boleh huraikan dia sebagai putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat P. Okay, soalan nombor 2 dan nombor 3 pun kita boleh gunakan cara yang sama. Okay, cikgu tunjukkan dulu. Pertama kita tentukan arah. Okay, kalau arah macam ni maksudnya ikut arah jam. Kanan ni ikut arah jam. Kalau ke kiri maksudnya dia lawan. Okay, next. Sudut. Okay, pilih bucu yang sepadan. Sambungkan ke pusat. Okay, lihat sudut yang terbentuk di sini adalah sudut 90 darjah. Okay, kemudian kita boleh tuliskan ayatnya. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat P. Okay, soalan nombor 3. Perhatikan arahnya. Okay, yang ini pun adalah ikut arah jam. Okay, next tentukan sudut putaran. Pilih bucu yang sepadan, sambungkan ke pusat. Okay, ini pun sudut terbentuk adalah sudut 90 darjah. Maka putarannya putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat P. Okay, latihan seterusnya, muka surat 83. Okay, yang ini diberi objek, diberi pusat, kemudian dinyatakan sudut dan arah putaran. Okey, jadi apa yang kita perlu lakukan adalah melukis imej bagi putaran tersebut. Okey, langkah pertama kita pilih satu bucu. Okey, sambungkan ke pusat. Okey, tentukan jaraknya. Okay, kalau tengok kat sini jaraknya adalah 1, 2, 3. 3 unit. Okay, tadi cikgu dah beritahu jarak objek ke pusat sama dengan jarak imej ke pusat. Okay, maka imejnya berada, kita kena bentukkan sudut 90 darjah. Okay, daripada objek dan bentukkan sudut 90 darjah. Okay, dengan jaraknya sama 3 unit. Okay, jadi di sini adalah bucu yang sepadan dengan bucu pertama tadi. Okay, next kita nak pindahkan bucu yang kedua. Okay, yang bawah ni. Okay, yang ini dia punya, ini pergerakannya pun sama. Okay, cuma dia tambah lagi 2 kotak. Okay, jadi kat sini sama, tambah lagi 2 kotak. Okay, ini adalah bucu yang kedua. Okay, cikgu warnakan warna lain lah untuk bucu ni. Okay, kita dah dapat 2 bucu. Okay, kita nak dapatkan bucu yang seterusnya. Okay, sekarang cikgu pilih bucu ni. Disambungkan ke pusat. Okay, kita bentukkan 90 darjah. Dengan jarak yang sama. Okay, ini adalah bucu yang ketiga. Okay, jadi kita boleh agak dah bucu yang keempat tu di mana? Okey, kat sini. Okey, jadi kita boleh lukiskan imejnya. Sambungkan bucu-bucu yang kita dah pindahkan tadi. Okey, jadi di sini adalah imej A. Kita tuliskan sebagai A, tanda. Okey, soalan nombor 2. Putaran 90 darjah
lawan arah jam. Tadi cikgu pun lupa nak sebut arah tu. Kalau arah lawan, maksudnya ke sinilah. Kalau dia ikut arah jam ke sana. Ini lawan. Okey, yang ini pun dia kata lawan kan? Okey, maksudnya ke sini. Okey, kita buat cara yang sama. Pilih bucu, satu bucu. Okey, sambung ke pusat. Okey, kalau perhatikan kat sini, bucu jaraknya adalah 2 unit. Jadi 90 darjah, kita gerakkan 2 unit ke atas. Kita tandakan untuk bucu yang pertama. Okey, bucu yang kedua. Bucu pertama, bucu kedua. Sama juga pergerakannya, cuma dia tambah lagi 3 unit. Kita tambah lagi 3 unit ke atas. Okey, next. Kita pindahkan bucu yang ni pula. Okey, kita sambungkan ke pusat. Okey, kita bentukkan 90 darjah. Okey, caranya, kalau awak tak pasti nak dapatkan 90 darjah, awak kira kotak dia. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Okey, jadi kita gerakkan 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okey, silap ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Jadi di sini sudut 90 darjah tu. Okey, ini untuk bucu yang ke-3. Okey. Jadi kita boleh agaklah bucu yang ke-4 di sini. Jadi kita boleh sambungkan titik-titik tu. Ini adalah imej bagi A. Kita soalan ketiga. Putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, ikut arah jam. Jadi dia bergerak ke sini. Pada pusat S, okey, sudutnya pun sama 90 darjah. Okey, jadi pilih bucu ni, kita gerakkan turun bawah 90. Okey, kalau awak dah mahir buat kita dapat bucu yang pertama pun kita dah boleh agak dah. Di mana kedudukan bucu yang seterusnya. Okey, ni nampak tak ni? Tambah lagi 3 kotak, tambah lagi 3 kotak ke bawah. Okey. Dan kita dah boleh agak dah bentuknya macam mana. Ini ke sini. Ini gerak ke sini. Okey, itu jawapannya. Okey, nombor 4 awak cuba jawab sendiri. Itu saja penerangan cikgu. Cikgu harap semua orang boleh cuba jawab latihan tajuk putaran. Terima kasih dan Assalamualaikum.